ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, sambung kajian kita daripada kitab karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Al-Qadhi Dr. Muhammad Fadlan bin Uthman. Kita dah sampai pada muka surat yang ke-98, masih lagi di bawah tajuk Al-Muhkam wal Mutasyabih, itu ayat-ayat muhkamat dan juga ayat-ayat yang mutasyabihat, prinsip-prinsip dan guideline dalam kita mengenal pasti ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, dan prinsip-prinsip juga guideline dalam kita berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila menggambarkan ciri-ciri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, Allah menyatakan sikap mereka ini apabila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka akan berkata kami beriman. Adapun sikap orang-orang yang di dalam hatinya ada kekacauan, maksudnya di dalam hatinya ada masalah dalam sudut imannya, maka sudah semestinya apabila dia berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, kata Allah, dia akan berpaling ataupun dia akan melakukan tidak. Ini dua perbezaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia-manusia yang gagal dalam memahami ayat mutasyabihat dan kepada manusia-manusia yang berjaya dalam rangka berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dalam kita memastikan kita ni berjaya berkomunikasi dengan baik dengan ayat-ayat mutasyabihat, terlebih dahulu sudah semestinya kita perlu mengetahui apa dia ayat mutasyabihat dan apa dia ayat al-muhkamat. Apa prinsip-prinsip kita bila berhadapan dengan ayat-ayat ini. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita sampai kepada topik yang terakhir yang kita bicara pada minggu yang lalu, iaitu jenis-jenis, saya minta maaf, pada bulan yang lalu, jenis-jenis tasyabuh di dalam Al-Quran Al-Karim, mana kita seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kesamaran tasyabuh di dalam Al-Quran itu ada beberapa jenis. Pertama, tasyabuh yang hakiki, yang sebenarnya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesamaran yang bersifat nisbi, tertakluk pada keadaan tertentu, kepada makhluk-makhluk tertentu, tidak diketahui oleh orang tertentu tetapi diketahui oleh orang tertentu. Ini dia panggil nisbi. Jadi kesamaran dia ada kesamaran yang hakiki dan dia juga ada kesamaran yang bersifat nisbi. Juga yang diartikan dengan nisbi ini diketahui dengan cara yang tertentu, dengan teknik-teknik metodologi yang tertentu. Sebab bila kita nak faham Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, kena ada metodologi. Kalau tak ada metodologi, yang tu yang tafsir ikut suka. Toha hampa bibuh, itu maksud dia Muhammad. Sebab tu keluar nasyid-nasyid, lagu-lagu, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin, biar Yasin tu sudahlah. Ini hampa bibuh Yasin. Yasin dan Toha di dalam zikir ataupun bacaan tersebut disandarkan kepada siapa? Kepada Rasul
sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sandaran yang salah. Sedangkan perkataan Yasin dan Taha, huruf-huruf yang muqatta'ah ni, yang terputus di dalam Al-Quran ini merupakan huruf yang tidak ada penjelasan maknanya daripada Allah. Sebab itu komunikasi kita, adab kita berinteraksi dengan huruf-huruf seperti ini contohnya. Pertama sekali, beriman bahawasanya huruf ini hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui maknanya. Kemudian yang kedua, kata sebagian ulama, huruf-huruf ini bertujuan untuk menarik perhatian dalam rangka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sebut benda yang orang tak tahu. Contoh, kalau saya duduk mengajar, perkataan-perkataan yang saya sebut semua orang dengar, semua orang faham. Tapi bila saya sebut itu, semua datang apa Ustaz sebut ni. Jadi benda yang tak faham itu menyebabkan orang jadi fokus, orang jadi tertarik, tertanya-tanya, mula lihat. Betul tu juga Nabi, bila Nabi sebut alif lam mim, kenapa ni? Bahkan Nabi menarik mata pandangan manusia. Jadi itu juga termasuk dalam kesamaran yang nisbi. Jadi dalam membahaskan kesamaran yang nisbi ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawa beberapa contoh. Yang mana telah kita baca, yang telah kita jelaskan, dan contoh yang terakhir pada hari ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat yang ke-98, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ayat ini maksudnya, barang sesiapa yang membunuh orang yang beriman itu dengan sengaja, maka pembalasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya azab yang besar. Ayat ni dia tergolong dalam mutasyabihat, tetapi mutasyabihat kesamaran yang bersifat nisbi. Sebab kita boleh faham ayat ni. Walau bagaimanapun ada golongan-golongan yang terperangkap dengan kesamaran ini, seperti golongan-golongan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Wa'idiyah. Siapa dia Al-Wa'idiyah? Siapa dia Al-Wa'idiyah? Mana ni? Tanya Pak Cik tunggu. Al-Wa'idiyah siapa dia? Al-Wa'idiyah Mu'tazilah. Al-Wa'idiyah itu merujuk kepada perkataan Al-Wa'id. Kan Mu'tazilah salah satu rukun pegangan akidah mereka, selain daripada Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu 'Anil Munkar, itu satu. Kemudian tentang khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk. Juga Al-Wa'du Wal-Wa'id, janji baik dan janji buruk. Al-Wa'id ini merujuk kepada janji-janji buruk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah janjikan neraka bagi orang-orang yang membunuh orang yang beriman itu dengan sengaja. Menurut Al-Wa'idiyah ni, Allah mesti kena tunaikan janji ni. Wa'id. Kalau Allah tak tunaikan janji ni, maka Allah tidak dikategorikan sebagai menepati janji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha menyempurnakan janji-janji. Itu menurut akidah Al-Wa'idiyah. Okey. Dia kata apa di sini? Saya baca yang kata Syekh Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fadlan. Ayat ini samar bagi golongan Al-Wa'idiyah yang mementingkan ancaman, yang mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja akan kekal dalam neraka. Mereka kemudian menjadikannya bagi kaedah bagi semua pelaku dosa besar. Okey. Sebenarnya mereka telah meninggalkan banyak ayat yang menunjukkan bahawa semua dosa yang tidak sampai ke tahap syirik bergantung kepada kehendak Allah. Dia seolah-olah memaksa Allah mesti tunaikan janji dia.
Kalau Allah tak tunaikan janji dia, mustahil Allah tak tunaikan janji dia. Dia terlupa untuk mengikat sesuatu itu dengan kehendak Allah. Sedangkan Allah itu berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Arada syai'an, bila dia nak sesuatu. Umum, perkataan syai'an umum. Nak apa-apa pun. Kalau dia nak ampunkan orang tu, walaupun orang tu membunuh orang dengan sengaja sekalipun, itu kembali kepada kehendak dia. Jadi Ahlus Sunnah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Allah tidak pernah berdusta. Tetapi semuanya kembali kepada kehendak Allah. Apabila Allah menetapkan sesuatu ketetapan, buat macam ni masuk neraka contohnya, dengan kehendak Allah. Itu Ahli Sunnah. Berbeza dengan Al-Wa'idiyah. Dan begitu juga mereka menjadikan ayat ini untuk mengkafirkan manusia kerana dosa besar. Sebab apa? Sebab bunuh orang dosa besar. Maka mereka menjadikan ayat ini untuk mengkafirkan manusia. Pasal apa? Kekal dalam. Iyalah, ideologi Mu'tazilah adalah ideologi. Cuma mereka berbeza dalam satu teori, iaitu salah satu rukun pegangan Mu'tazilah, baina manzilatain, di antara dua. Kalau orang yang buat dosa besar ni, di akhirat kelak dia duduk antara dua. Masuk neraka pun tak, masuk syurga pun tak. Syurga. Ha? Syurga. Jadi syurga. Apa sebab? Mabainam. Kalau kita kata masuk dalam neraka, tak boleh. Pasal dia ni telah sebut la ilaha illallah. Nabi sebut, siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kalau kita dia masuk syurga pun tak boleh. Pasal dia dah bunuh orang. Dia masuk neraka. Jadi lah ni pening-pening. Baik nama silatai di tengah-tengah. Mana boleh? Dia kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan sahaja. Dia tak ada bahak, batil dan hak tengah-tengah, tak ada. Dia kebenaran satu, kebatilan satu. Tengah-tengah, aku tengah-tengah. Mana boleh tengah-tengah? Mesti pilih salah satu. Sama ada haram atau? Tapi itu hukum, itu masalah ahkamul khamsah. Hukum yang 5 tu, haram, halal, harum, yang tu bab yang lain. Tapi boleh kita bercakap tentang kebenaran dan kebatilan. Jelas. Hukum khamsah ni kita kena ingat. Haram dia ada makruh. Halal dia ada haram dia ada. Wajib dia ada sunat. Lepas tu dia ada perkara-perkara yang harus. Tapi dalam berbicara perkara mana yang benar dan perkara mana yang salah, ada dua. Kebenaran ada satu saja. Kebatilan pun. Kerana sebab ni orang berbicara. Sebab apa? Sebab masing-masing mengaku masing-masing benar. Kemudian yang terakhir, contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi, bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ayat ini dia jadi kesamaran bagi puak-puak Jabariyah. Puak-puak Jabariyah. Jabariyah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud Jabar ni apa dia? Paksa. Jabariyah ni tekanan. Yang mana kelompok ini, manusia-manusia ini, geng-geng ni, mereka apa dia? Ini cerita banyak kali dah ni. Jabariyah lawannya Qadariyah. Apa dia? Jabariyah apa dia? Melampau apa? Ya, melampau dalam beriman dengan takdir. Ingat. Melampau dalam beriman dengan takdir, berlebih-lebihan sehingga dia seolah-olah menafikan, bukan seolah-olah lagi, memang dia menafikan manusia itu diberikan pilihan dan kehendak, sehingga menyebabkan dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Pasal apa?
Allah cipta manusia, Allah tak bagi manusia kehendak. Allah paksa bagi dia supaya jadikan dia jahat. Allah tak ada nak kata. Allah jadikan dia baik, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ada pilihan apa tidak? Ada pilihan. Tuan-tuan, bagi teori mudah saja. Contoh kita ambil. Kita buat kereta. Kereta tu tahan selama-lamanya. Kalau benda hak kita cipta pun tak mampu nak bertahan selama-lamanya, apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dia. Maksud saya dari sudut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Allah bagi kepada dia pilihan. Kereta kita rosak, kita pergi baiki. Kita sakit, kita pergi kedai. Kita pergi kedai ubat. Di hospital. Sakit pergi kedai ubat. Kita apa dia lagi? Kita nak makan, kita pergi cari kedai sedap. Pergi cari mana halatah ni, jalan Masjid India, Masjid Pakistan. Pergi cari masuk makan belakang kaki kambing. Pergi cari sana Temerloh. Tahu? Lepas tu, jadi kita boleh membuat pilihan hingga ke tahap tersebut. Tapi tiba-tiba main dalam bab ni, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala paksa dia. Ciri-ciri golongan ini, akhir-akhir ini slogan mereka adalah bila diminta kita buat, bila diminta daripada dia buat benda baik. Contoh, jom pergi sembahyang. Ish, tak ada masa itu. Aku tak puasa hati terbuka, seru aku tak sampai lagi. Allah tak buka hati aku lagi ni. Tunggu sampai Allah bagi buka baru aku ni. Orang suruh tutup aurat, ish, tak sampai masa tak, aku tak ikhlas lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak buka lagi hati aku ni. Nanti bila terbuka nanti, insya-Allah tutup semua. Maknanya hati tertutup, kepala terbuka. Kepala tertutup, hati terbuka. Dia pergi terbalik dulu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda-benda ini benda yang sangat simple. Dalam kehidupan dia boleh buat pilihan macam-macam. Adalah seorang artis yang saya tengok di YouTube. Dia cerita lama dah, dia komen dulu ni. Tengok rambut macam jerami tu. Tahu jerami apa? Jerami tu padi, hampas padi yang ni. Padi yang telah dimusim tu macam batang-batang rambut jerami warna kuning rambut dah. Perempuan. Dia bercakap, orang tanya dia, ni kau pergi Mekah banyak kali, balik-balik awak ada macam ni. Dia kata ini adalah diri saya yang sebenar. Saya bukan munafik, saya tak mau hipokrit. Saya bukan munafik dan saya tak mau hipokrit. Ini diri saya yang sebenar. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ayat. Kena ingat hadis Nabi SAW tentang laknat Allah bagi orang al-mujahiruna bil fisq. Orang yang mana mereka ini menjaharkan, yakni menzahirkan kefasikan yang mereka lakukan, perbuatan fasik mereka. Laknat Allah kata puak ni. Puak lagu ni lagi teruk dosa dia daripada orang yang menyembunyikan. Bukan bererti yang menyembunyikan tu boleh, tapi menzahirkan. Munafik lain, orang tak faham lagi erti munafik. Ciri-ciri munafik, ayatul munafik, ciri-ciri munafik dengan orang munafik lain, totally lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau orang tu ada ciri-ciri munafik, kita kena kata dia ada ciri-ciri munafik. Kita tak boleh panggil dia munafik. Sebab asal perkataan munafik ini merujuk kepada orang yang menyembunyikan kekufuran.
kekufuran, menzahirkan iman, menzahirkan Islam. Itu asal perkataan al-munafiq. Adapun tuan-tuan dan puan sekalian, ciri-ciri ayat yang Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayatul munafiq. Salah, tuan-tuan. Ciri-ciri orang munafik itu tiga: idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia bercakap dia berbohong, bila diberi amanah dia khianat, bila berjanji dia mungkirinya. Ciri-ciri. Berarti kalau orang suka mungkir janji, hang ni ada ciri-ciri orang munafik. Bila orang pecah amanah, hang ni ada ciri-ciri orang munafik. Bila orang ni suka berbohong, hang ni ada ciri-ciri munafik. Tapi adakah dia munafik yang Allah sebut dalam Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu adalah orang yang berada di neraka yang terbawah sekali. Abang kata bawah. Yang paling bawah sekali. Bukan, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena bezakan perkataan-perkataan yang disebutkan. Masih tak boleh. Sebab asal munafik adalah orang yang kufur, kafir. Munafik ni kafir. Jangan main-main oh. Kita kata hang munafik yang mana? Hati-hati kita. Berbeza dengan kita kata hang ni bercirikan orang munafik, ciri-ciri munafik. Hang ni munafik, kalau kata orang tu munafik berarti orang tu kafir. Sebab tu sahabat Nabi seperti Hudzaifah ibn Yaman tak pergi sembahyang. Pasal apa? Pasal kawan tu munafik, kafir, bukan Islam. Walaupun terhimpun tiga-tiga perkara, walaupun dia suka berdosa, walaupun dia suka berjanji, walaupun dia suka ni. Pencuri kena tangkap. Pencuri tu dia bunuh. Orang yang dia curi, dia cincang apa semua. Jadi dia kena hukum bunuh. Lepas dia jatuhkan hukum bunuh, kita pernah sembahyang kat dia atas jenazah dia ke tidak? Walaupun jelas ciri-ciri tersebut, dia berdusta, dia berbohong, dia buat apa semua dan sebagainya. Pecah amanah orang makan rasuah. Makan rasuah ni dia tak tunggu besar kecil macam. Makan rasuah apa pecah amanah contohnya. Ciri-ciri munafik ada ke tidak? Tapi kalau dia mati dengan orang Islam kena bayang ke tidak? Pasal dia bukan kafir seperti munafik. Kalau orang ada tiga-tiga ni, selalu dia buat. Dia ni orang apa? Fasik. 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 Jangan mudah-mudah mengkafirkan manusia. Tak boleh. Kita nak takfir orang. Maksudnya dia macam ni. Benda ni, sebab tu saya kata kita muhasabah diri kita. Kita jangan tengok bukan jangan tengok berarti kita abaikan terus, tak. Maksud saya yang mana lebih utama kita tengok. Kita nak kena tengok benda apa kita buat ni, dosa besar atau kecil. Tak apalah, aku tak buat dosa besar, buat dosa kecil. Salah tu. Sepatutnya kita kena tengok kepada siapa kita buat maksiat. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecil ke besar pun kita. Contoh orang nak masuk TV. Saya bagi contoh. Orang kalau nak masuk TV lah katakan contoh preparation dia nak cakap tu dia prepare tak? Prepare. Nak baca berita, teks ni apa semua, nak tengok. Tapi lah ni orang baca berita senang, dia rupa-rupanya dia tulis kat itu senang. Dia tulis semua dekat skrin kamera tu. Tele pun apa? Lebih kurang juga. Pakai bedak jadi lah. Saya nak kata preparation dia pasal apa? Pasal dia takut salah. Awak tak kata salah sikit tak apa. Tak mau, kalau dia tak mau salah. Tak mau salah. Jadi pasal apa bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kata tak apalah buat dosa kecil ya. Sepatutnya kita kena melihat kepada siapa kita buat dosa, kepada siapa kita buat maksiat. Kalau kita kenal kepada siapa kita buat maksiat, kecil ke apatah lagi besar, mesti kita kena cuba berusaha untuk mengelakkan diri daripada mereka. Adapun golongan al-munafiq yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis
Berbeza dengan golongan munafik yang Nabi cerita tentang ciri-ciri kemunafikan. Itu dua benda yang berbeza. Allah. Bagaimana kalau seseorang sengaja melakukan dosa kecil berterusan, dia kena Fasik. jatuh besar. Dia jadi dosa besar. Sebab itu di antara dibahaskan oleh ulama-ulama hadis, kalau sekiranya orang tu israr ala sarair, selalu buat dosa kecil, maka riwayat hadis dia pun akan dipertikaikan. Dia tak dikategorikan sebagai orang yang adil. Sebab adil ini merupakan ciri-ciri yang menyebabkan kedudukan sesuatu hadis itu sahih. Sebab apa? Sebab kata para ulama hadis, pengertian hadis sahih, iaitu hadis yang diterima itu, iaitu sesuatu yang bersambung sanadnya, yang mana di dalam sanadnya terdapat orang yang apa? Adlin, dhabitin. Adil dan dhabit, adil. Apa maksud adil? Antaranya, dia tidak fasik. Pengertian fasik apa? Pelaku dosa besar. Dan juga antaranya, dia bukan juga orang-orang yang israr, selalu buat dosa besar. Jadi itu yang dia artikan dengan jadi puak-puak Jabariyah ni, kita cerita Jabariyah, bukan cerita orang lain. Puak-puak Jabariyah ni tuan-tuan dan puan sekalian, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yang mendakwa ayat ini menunjukkan hamba itu terpaksa melakukan amalannya. Kita yang menjadi dipaksa. Okey? Mereka mendakwa bahawa hamba itu tidak mempunyai kehendak maupun kemampuan untuk membuat amalannya. Sebenarnya mereka telah meninggalkan banyak ayat yang menunjukkan bahawa hamba mempunyai kehendak dan kemampuan. Dan perbuatan hamba itu terbahagi kepada dua, ikhtiari dan ghair ikhtiari. Di bawah kemahuan, kehendak dia, dan satu lagi tanpa kehendak dia. Contoh dengan kehendak dia nak ambil sesuatu, tanpa kehendak dia terbeti, tersadur, tertomos yang kata. Tertomos. Apa? Tersungkur ke depan ataupun tersungkur ke belakang. Ha? Kalau ke belakang terlentang. Bahasa Melayu saya pada song putih. Jadi itu ghair ikhtiyari. Begitu juga yang ghair ikhtiyari yang diartikan di sini juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Seperti ada orang jalan bau dia tinggi sikit angkat. Ada orang jalan macam nampak macam bongkok sikit. Sebab apa? Sebab tulang belakang dia. Ada orang jalan sebab kaki dia capit sikit. Pasal apa? Pasal ini ghair ikhtiyari. Begitu juga ciptaan pada bentuk wajah, bentuk mata. Ada orang mata dia jenis tak dikira nak beli lah. Tak dikira nak beli. Tengok orang pun tak boleh nak lama. Ada macam-macam jenis. Yang mana perkara tersebut ghair ikhtiyari, bukan merupakan pilihan manusia. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga apa yang bakal berlaku, ia juga datang ketentuan dan ketetapan Allah. Tetapi kita kena ingat, Ahli Sunnah berada antara Jabriyah dan satu lagi Qadariyah. Qadariyah ni macam mana pula? Semua manusia buat. Jabriyah semua Allah buat. Manusia kena duduk rehat kan. Qadariyah ni yakin boleh. Yakin boleh, belajar sampai lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi pernah menegur para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan insya-Allah. Kataan apa? Kataan Malaysia boleh, yakin boleh, apa jua yang berkaitan dengan boleh, hendaklah diikat dengan insya-Allah. Mesti itu dalam bersedia. Cuma insya-Allah nak ada depan ke insya-Allah nak ada belakang. Mahir Zin dia tak belakang. Pasal dia menyanyi dia tak mula dengan insya-Allah dulu. Tengah-tengah tu baru dia tarik Quran baru insya-Allah. Tapi kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di belakang. Okey, di belakang. Nabi SAW menyatakan, okey, boleh tak kita pergi besok? InsyaAllah. Maksudnya, insyaAllah itu datang setelah kita menyatakan apa yang ingin kita buat. Baru kita nyatakan ia datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi insyaAllah itu, insyaAllah. Nampak? Apa
aku nak pergi ke sana. InsyaAllah. Aku sampai jam 3. InsyaAllah. Ini bukan benda ni. Ini hanya dari susunan ayat, susunan perkataan dan kenyataan. Sebab itu Nabi minta kaitkan apa perancangan kita, apa kenyataan kita dengan insya-Allah. Pasti perkataan sya' tu apa? Sya'a tu apa? Maksud dia sya'a. Sya'a tu fi'il madhi. Fi'il madhi iaitu yang menunjukkan past tense. Past tense sesungguhnya ia berlaku sekiranya Allah telah berkehendak dengannya. Dengannya tu kembali kepada apa? Apa dia Allah berkehendak? Insya-Allah. Nak apa? Kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi ya. Jadi, tapi walau bagaimanapun tak ada masalah pun. Tidak ada ketetapan. Kita nak letak di depan sama di belakang. Tapi kalau kita tengok dari susunan, kita nyatakan apa yang kita nak buat. Kemudian kita nyatakan sesungguhnya sekiranya ia terjadi, benda ini boleh terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitkan dengan kehendak Allah. Jangan biar perkataan kita kosong tanpa menyatakan ia berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Golongan yang teguh ilmunya dan mempunyai akal yang waras, mengetahui cara untuk menyesuaikan ayat-ayat mutasyabih samar, ialah dengan merujuk kepada ayat-ayat lain supaya dengan itu terbentuk makna yang tepat. Oleh itu sebenarnya kesemua Al-Quran menjadi muhkam, jelas dan tidak mempunyai kesamaran. Ini kesimpulan dari kata Syekh Ibn Utsaimin. Cara kita nak baca, antara cara kita nak memahami ayat-ayat mutasyabih ataupun memahami ayat-ayat mutasyabih, bandingkan dia dengan ayat-ayat yang muhkam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Benda-benda ni nanti ni kita nak guna semua ni. Berapa tahun dah? 2 tahun dah kan? 2007. Kalau mula, kita mula. Oh, 4 tahun dah kan. Bulan Julai Zulhijjah 1428. Oh, kita masih 4 tahun. Oh, jadi pijak petikan kan susah kan. tak nak dia. Ustaz tak ada anak dia tu. Tak tahu ya apa tu. Ya, tak apa tuan-tuan dan sekalian. Nanti saya nak tahu ni. Nanti bila kita habis ni nanti kita akan bagi satu ringkasan apa dia benda yang kita mengaji dan bagaimana cara kita nak praktikkan apa yang kita mengaji dalam kita membaca kitab-kitab tafsir. Ni pentingnya benda ni. Benda ni kita tak nampak ni. Tapi kalau bagi siapa-siapa yang dah baca kitab tafsir, dia boleh menilai yang mana satu muhkam, yang mana satu yang mutasyabih. Bila dia baca perbincangan para ulama. Nampak? Kitab-kitab tafsir. Dia boleh nilai apa itu madaniyah, apa itu makkiyah. Dia boleh melihat kepada nasikh, mansukh. Kemudian tentang asbabun nuzul, kemudian tentang rujukan khususnya metodologi dalam nak tafsir. Macam mana dia nak guna benda ni dalam dia nak mendapat pentafsiran yang lebih tepat. Sebab orang kata, hang ambil tafsir mana? Aku tafsir Hamka. Hang ambil tafsir mana? Aku ambil tafsir fi zilalil Quran. Hang ambil tafsir mana? Aku ambil tafsir Aisar Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ambil tafsir mana? Aku ambil tafsir ni. Ustaz, tafsir mana? Betul ni. Orang macam ni, orang yang tidak ada ataupun tidak memahami prinsip dan metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Bukan kita nak ditafsir, tetapi setidak-tidaknya kita mengetahui metodologi yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dalam usaha menafsirkan Al-Quran. Baik. Allah. Tak ada. Baik. Kita dulu 2007. Sampai kat Adi awal. Hadis yang itu dah ada. Habis dah. Hadis yang Pasal 24 last. 14 habis dah kan? bab 11. Dan ni masuk bab 11. Bab sebelah. Oh, ini topik ni
favorite ni. Dah hadis tak ada. Nah, ini topik saja. Tuan-tuan, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, bab yang ke-11 iaitu menghindar dari fitnah merupakan sebahagian daripada agama. Menghindar daripada fitnah merupakan sebahagian daripada agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita buka muka surat 8, tengok sikit metodologi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pasal apa dalam bab ni tiba-tiba tak ada hadis? Okey. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah seperti yang diterjemahkan di sini. Nombor 5, memberi nombor urut pada kitab tema. Ini nombor urutan pada kitab tema dan bab dalam kitab ini. Hal ini kerana sudah masyhur di kalangan ulama bahawa fiqh Al-Imam Al-Bukhari terletak pada judul babnya, iaitu menyesuaikan antara judul bab dengan kandungan hadisnya. Akan tetapi saya hanya membuang satu darinya, maka manakala tidak terdapat judul pada bab tersebut, seperti apabila Al-Imam Al-Bukhari menulis bab tapi tak tulis apa-apa pun, dan dia tidak menambahkan kalimah lainnya. Bila dalam jenis ini terdapat dalam hadis tertentu dalam kitab Sahih Bukhari dan layak untuk dihilangkan dalam kitab Mukhtasar, maka dalam bab tersebut tidak ada lagi hadis yang dicantumkan, sehingga saya hapus bab beserta nombornya sebagai tanda bahawa bab tersebut dihilangkan. Faham tak? Tak faham? Al-Imam Al-Bukhari, waktu ni kita tak baca metodologi Syekh Al-Albani rahimahullah. Pasal kita lebih fokus langsung kepada Sahih Bukhari, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Cuma pasal tak ada terjemahan penuh Sahih Bukhari, maka kita ambil ringkasan Sahih Imam Bukhari. Syekh Al-Albani bila dia ringkaskan Sahih Bukhari ini, dia ada metodologi dia. Dia ringkaskan Sahih Bukhari selepas dia keluar daripada penjara. Dalam penjara dia ringkaskan Sahih Muslim. Dah keluar daripada penjara, dia susun balik, dia ringkaskan balik Sahih Bukhari dengan bantuan teman dia yang berusaha untuk mencetak, Syekh Zuhair Syawiz, yang mencetak kitab ini. Berlaku pelbagai peristiwa yang Syekh Al-Albani cerita dalam muqaddimah dia. Tuan-tuan perempuan sekalian, balik baca muqaddimah Syekh Al-Albani, metodologi Syekh Al-Albani, sampai boleh ada kitab ni sampai kat kita pada hari ini. Macam mana, apa benda yang dia lalui rahimahullah. Bukan senang tuan-tuan dan puan sekalian. Penjara tangkap, keluar penjara, menulis orang tak suka, terbakar, kitab hilang. Macam-macam masalah yang dihadapi oleh beliau rahimahullah. Tetapi pada hari ini, kitab ini kita manfaatkan, dan rahimahullah Syekh Al-Albani beliau telah meninggal dunia, dan ganjaran pahalanya berterusan kerana ilmu yang kita manfaatkan. Kitab-kitab dari serata dunia dalam puan sekalian. Wallahu a'lam. Jadi dia tulis antara ada sebab dia, saya buka sikit baca bagi kita ingat bahawasanya ada bab yang juga dia tidak nyatakan bab, seperti Imam Bukhari tulis babun, bab saja, tak ada tajuk. Bila tak ada tajuk, kalau ada hadis sekalipun, tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya hadis tersebut ada pada tempat yang lain,
Jadi Syekh Al-Albani buang bab dan hadis beliau. Maksud dia ringkasan. Buat apa nak ulang banyak kali? Dia akan buang hadis-hadis yang berulang-ulang. Dia buang termasuk dengan nama bab pun dia buang. Begitu juga tajuk bab tu penting. Seperti tajuk yang macam ni, tarkul fitnati minad din, meninggalkan fitnah itu daripada agama. Tajuk tu penting dan tajuk itu ada kaitan dengan teks dan konteks. Dia ada kaitan dengan teks dan konteks. Betul. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia ada kaitan dengan teks dan konteks hadis, bab ni penting. Sebab kefaqihan, kehebatan fiqh Al-Imam Al-Bukhari bergantung pada senarai bab, judul bab yang dia letak. Yang mana dengan inilah ulama-ulama pakai istinbat macam-macam hukum kerana nama bab saja. Jadi oleh kerana bab ni dilihat penting, walaupun hadis ni telah berulang ataupun dah ada lagi nanti nak mai lagi, maka Syekh Al-Albani dia buang hadis ni, dia letak bab saja. Iaitu bab menghindari fitnah adalah sebahagian daripada agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu akan mai dalam bab yang ke-25, Kitabul Manaqib. Ini tak ada buka ni, tak ada ni kan? Ada ke dalam kita? Ya. Ada. Kita tunggu. Surat 30. Surat 30. Kitabul Haid, Kitabul Ghusl. 25 bab ni dia bab Kitab bukan. Bukan. Kitab yang ke-61, mungkin jilid kedua. Ni berapa kitab baru ada? Sikit dah. Wah, nanti kita tengok bila kita sampai nanti, insya-Allah setelah kita ada cucu cicit semua, mudah-mudahan kita mampu ngaji lagi. Kalau orang yang dah ada di sini, Yang dah ada guna. Cicit dia main. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak apa, kita tengok bab yang ke-12 dan kaitan dia dengan bab yang ke-11 ni. Bab yang ke-11 seperti mana kita ketahui, dia ada kaitan dengan Kitabul Iman yang sedang kita baca. Apabila usaha menghindari fitnah itu sebahagian daripada agama. Kenapa tuan-tuan dan puan sekalian? Kenapa usaha menghindari fitnah itu sebahagian daripada agama? Tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita lari daripada fitnah. Nabi SAW tak bagi kita duduk dalam fitnah. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah di awal-awal lagi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi dah beruzlah. Nabi SAW dah beruzlah, lari daripada Makkahul Mukarramah. Hidup mana? Seorang lelaki yang kita cerita, teman kepada Waraqah bin Naufal, yang mana dia sendiri lari pasti dia tak suka dengan kesyirikan yang berlaku. Kisah Amr ibn Abasah yang telah dicerita itu pun lari sebab tak suka dekat apa yang dilakukan oleh masyarakat dah. Lari daripada fitnah. Fitnah ni luas. Apa jua bentuk ujian yang kita sendiri tak mampu nak tahan. Sebelum daripada Nabi terlalu banyak sejarah. Pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, siapa dia? Ahmad. Itulah. Kalau lari orang nak tangkap lain. Lari daripada fitnah. Lari daripada fitnah ni tuan-tuan dan puan sekalian. Berarti kita lari daripada kemaksiatan. Kita lari daripada kemaksiatan yang tak mampu lagi kita tahan.
yang tak mampu lagi kita berhadapan dengannya. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bercampur dengan manusia yang beriman yang lain, dan bersabar dengan dugaan-dugaan yang ditimpakan ke atas mereka, lebih baik daripada orang beriman yang tak mau bercampur. Tuan-tuan, bercampur dalam erti kata bersabar. Bersabar, kita tak turut serta buat maksiat. Jangan ambil hadis ni, kita boleh duduk sekali, kita pergi join program-program maksiat mereka. Kita pergi duduk lompat, kita pergi duduk bergedi, kita pergi duduk menari. Begitu benda-benda tersebut, join benda-benda maksiat. Lain, salah perbuatan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, berbeza dengan bercampur dalam erti kata duduk dengan mereka. Kita boleh nasihati, kita boleh cakap dengan mereka, kita mesti boleh kawan dengan mereka, kita mesti boleh bertegur sapa dengan mereka. Yang tu lain, yang tu no problem. Tapi mencampuri urusan-urusan maksiat mereka, itu adalah dilarang dan terlarang. Jadi itu kata Nabi SAW. Walau bagaimanapun di sana ada orang yang dia tak mampu tahan. Sebab kalau dia tengok orang joget, dia pun dia nak joget juga. Orang lagu ni, dia tak boleh duduk tempat yang ada joget-joget. Dia kena lari terus, dia kena keluar. Dia kena pergi beruzlah. Yang ni, hantar lagu duduk ubi hutan Amazon, cantik. Tapi sekali dia mari lagu cara lain pula. Melompat lagi orang asli kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang lagu, kita katakan orang yang tak mampu menanggung fitnah. Itu fitnah kemaksiatan. Ini fitnah lebih dahsyat. Fitnah keruntuhan akidah, fitnah syirik, fitnah-fitnah yang kita katakan mampu merosakkan pegangan akidah manusia. Ini lebih parah. Lebih parah tuan-tuan dan sekalian. Yang ni sebab tu Nabi lari, sebab tu Nabi SAW berhijrah, sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mana di zaman pemerintahan Uthman, Ali, Muawiyah, di zaman pemerintahan Yazid, di zaman kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf, apa jumhur para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in buat? Duduk diam, bersabar. Apakah mereka redha dengan pembunuhan-pembunuhan, kekejaman-kekejaman, kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku? Mereka tak redha orang bunuh Uthman bin Affan. Ali redha ke orang bunuh Uthman? Ali tak redha. Ali hentak awal lagi anak dia pergi suruh jaga Uthman. Kita kalau mau galak anak kita kerja dengan orang menteri lah, yang mana ada orang nak tembak menteri tu, kita makan anak kita cek berhenti lah, cek tak elok kerja lah dengan menteri tu. Sekali orang nak tembak dia cek kena. Itu adalah diri kita. Tapi Ali bin Abi Talib dah, bila dia tahu kata orang nak serang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dihantar dua-dua anak dia, cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain, pergi jaga pintu rumah Uthman, tak bagi orang masuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi ada orang yang dia tak mampu nak kawal. Jadi dia terpaksa keluar, dia terpaksa lari. Tapi apa sahabat Nabi buat, apa Ibnu Abbas buat, apa Ibnu Umar radhiyallahu anhu buat ketika mana berlaku fitnah. Mereka berdiam. Itu yang dimaksudkan dengan menghindari fitnah. Menghindari fitnah sebahagian daripada agama. Sebab dengan menghindari fitnah, kita mampu untuk menegakkan. Baiknya kita disuruh lari. Ya, daripada fitnah Dajjal pun kita disuruh lari. Sebab tu kita kena minta doa kepada Allah, minta jauh daripada fitnah Dajjal. Antara cara dia tuan-tuan dan puan sekalian adalah mati sebelum jumpa dengan Dajjal. Tapi kita dilarang bunuh diri. Lepas tu kita berdoa kepada Allah, sama ada kita jauh, maknanya tak sempat bertemu dengan Dajjal, sama ada minta jauh Dajjal tak main kat kawasan kita, sama ada minta jauh Dajjal tak pegang kita, tanya kita, tak uji kita, minta jauh, sama ada
kita mampu berhadapan sekiranya Dajjal menguji kita dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, kekeliruan, syubhat ni sampai ke akhir zaman, Dajjal pun dia bawa syubhat. Dia bawa syubhat. Dia melihatkan kepada manusia realiti syurga duk dengan aku. Lepas tu kita kena berhati-hati orang yang terlalu hulu sangat melihat realiti. Tak boleh. Dajjal dia realiti kan syurga. Syurga terus mana syurga. Realiti kan neraka ni neraka. Sokong aku masuk ni. Pada ketika itu orang-orang pelampau realiti ni. Mana realiti? Ni realiti yang silap masuk itu. Sebab tu bukan semua realiti kita boleh terima. Sebab realiti ini adalah ujian. Pemilihannya datang daripada petunjuk Allah, Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang terbaik. Dajjal bawa syurga, Dajjal bawa neraka. Bahkan Nabi ajak, kalau siapa yang nak masuk neraka Dajjal, apa yang dia kena buat? Nabi SAW ceritakan bagaimana cara nak tunduk kepala, bagaimana cara nak pejamkan mata dan sebagainya. Dalam hadis yang menceritakan tentang fitnah Dajjal, tuan boleh bayang realiti tak realitinya Dajjal. Apa yang Dajjal lakukan, menghidupkan manusia yang telah mati. Kalau orang boleh hidupkan orang yang dah mati, orang boleh hidupkan mak ayah kita yang telah mati, dia punya perasaan. Tapi kalau orang yang beriman bukan kepada realiti, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada As-Sunnah, beriman kepada Allah, beriman kepada hadis Nabi. Apa dia kata? Dalam hadis Nabi sebut, Alhamdulillah, Allah telah memperkenalkan kepadaku, Nabi telah menceritakan kepadaku tentang sifat-sifatmu. Maka Allah pada hari ini telah memperkenalkan aku kepadamu. Engkau adalah Dajjal dan aku tidak beriman kepadamu. Itu bagi orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman kepada realiti dia, tuan-tuan dan puan sekalian, kena berhati. Sebab itu bukan semua realiti itu hakiki. Bukan semua realiti itu hakiki. Bahkan kebanyakan daripada realiti pada hari ini sebenarnya penipuan-penipuan syaitan, yang syaitan mainkan manusia bertujuan untuk menimbulkan perpecahan, pergaduhan dan keruntuhan saf-saf umat Islam. Setang berapa? Talbis iblis. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana itu, menghindari fitnah merupakan sebahagian daripada agama. Dan kita juga tak dituntut untuk berhadapan dengan fitnah. Tak dituntut. Berlawan. Pasal apa? Berdalilkan hadis Nabi, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhu fafrudu. Jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu dengan musuh, maka tak lari. Tetap sabar. Tetap iman, tetap kedudukan, tetap keadaan. Jadilah seperti Nabi SAW, para sahabat yang mana mereka ini tidak tergopoh-gapoh dalam merencanakan perubahan, dalam membawa tajdid di zaman mereka. Abu Bakar dengan tajdidnya terkenal dengan memerangi golongan-golongan murtad. Umar terkenal dengan tajdidnya. Apa dia tajdid Umar? Memperluas besarkan jajahan Islam. Baitul Mal, banyak lagi tajdid manajemen di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tajdid di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa dia? Apa Uthman buat? Buku sejarah kata Uthman lemah. Ini problem dia. Pemerintahan Uthman lemah.
Tuan-tuan dan puan sekalian, ini cerita puak-puak Syiah yang nak merendah-rendahkan kedudukan dan martabat sahabat radhiyallahu alaihim. Sedangkan Uthman ibn Affan di antara usaha yang terbesar membukukan Al-Quranul Karim, menjaga agama. Tajdid zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, usaha untuk meredakan fitnah yang berlaku. Sebab tu kita tak heran bila orang komen kepada Ali bin Abi Talib, "Oi Ali, apa hang ni, zaman hang ni banyak perpecahan, pergaduhan sana sini. Om kelai, masalah dengan Aisyah, masalah dengan Muawiyah, masalah dengan fulan-fulan. Pecah banyak sangat ni. Beza dengan zaman Umar, bandingkan dengan zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab tu manusia bersatu padu, tak ada orang macam ni pun. Munafik tak ada, apa ni buat Syiah pun tak ada ni. Macam mana zaman hang jadi teruk sangat? Apa kata Ali? Zaman dia orang macam dia. Zaman Umar Al-Khattab aku jadi rakyat. Tapi zaman aku orang macam hampa jadi rakyat. Tu yang haru biru punah habis negara. Perkataan Ali itu suruh kita muhasabah diri, nak tengok pemerintah je teruk. Kita itu sahabat dah habis. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila dia pergi jumpa dengan Al-Khawarij, golongan Khawarij, berapa belas ribu orang dia jumpa. Golongan Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, semua sekali hampa ni kafir semua. Hampa tak berhukum dengan hukum Allah. Ibnu Abbas pakai segak-segak, handsome, bagi ada syakhsiyah, ada peribadi, penampilan dia jaga. Dia pergi kepada puak-puak Khawarij. Dia kata, tengok dalam saf-saf hampa ni, geng-geng hampa ni, tak ada seorang pun sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni bukan Khawarij. Tu pun orang dah buat cerita sakan. Sahabat ni lah lawan pemerintah, sahabat ni lah lawan pemerintah, sahabat ni lah macam-macam. Ini semua tuduhan-tuduhan yang mana ia sebenarnya merupakan ijtihad dan pandangan-pandangan mereka yang berasas. Ada asas dia berfikir. Ijtihad dan pandangan mereka diterima pakai dan merupakan kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat, jumhur sahabat maksud bebas daripada silap. Kalau kesepakatan, kalau pandangan perseorangan sahabat Nabi, maka itu boleh dinilai lagi dengan membandingkan dengan pandangan sahabat-sahabat Nabi yang lain daripada dia. Nampak? Tapi kalau kesepakatan sahabat, ia adalah. Jadi jangan kita ambil hak seorang sahabat ni, tinggal hak kesepakatan. Yang ni yang tadi kau ambil. Tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Okey. Bab 11. Hadis ni tak ada baca. Bab 12. Saya ambil bila bab 12. Bab 12. Ya betul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling mengetahui antara kalian tentang Allah. Ini sebenarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Nabi di dalam hadis, inni a'lamukum billah, aku merupakan orang yang paling tahu daripada kalangan kamu tentang Allah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ambil hadis ni jadikan tajuk dia. Benda ni saya dah jelaskan di awal-awal dulu ni. Al-Imam Al-Bukhari bila dia letakkan tajuk-tajuk dalam kitab dia, sama ada tajuk tu mai daripada idea dia sendiri ataupun tajuk tu dia ambil ayat Quran, seperti mana tajuk yang mula, tajuk bab pada menyatakan kaifiyat nuzulil wahyi, bagaimana cara turunnya wahyu. Itu bab bagaimana cara turunnya wahyu. Dia bawa firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Letak ayat Quran tu sebagai tajuk kepada bab. Begitu juga dalam bab ni dia letak tajuk bahawasanya orang yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari bahawasanya ma'rifah itu adalah perbuatan hati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu.
ayat tentang sumpah. Pada ayat dia tu, bima aqadtumul aiman. Itu lupa dia punya, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tu ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak kira sumpah-sumpah yang kamu mempermain-mainkan dia. Tak ada, lahu tak ada. Tak terima. Tapi sumpah yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Iaitu sumpah yang kamu benar-benar sumpah dengan hati kamu. Jadi tajuk di sini, ma'rifah itu adalah perbuatan hati. Ilmu itu adalah perbuatan hati. Mengetahui ini perbuatan hati. Bila orang tanya, apa ilmu hang? Awak keluar asal? Nak keluar apa nak? Ni aku dah ni. Kalau gitu kita pakai hadis senang. Alim semua tak ada mana. Kita ada hadis apa? Jadi ilmu itu adalah perbuatan hati. Sebab itu Nabi SAW orang yang paling beriman. Pasal apa? Pasal Nabi orang yang paling mengenal Allah. Sebab itu Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Pasal apa? Sebab Nabi orang yang paling mengenal Allah. Itu tajuk bab dia. Dia bawa hadis. Jadi kita tengok kesesuaian hadis dengan bab. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiqun qalu inna lasna kahay'atika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Ada macam-macam riwayat lagi selain daripada ni, tak apa, kita baca makna dulu. Dari Aisyah berkata, apabila Rasulullah menyuruh para sahabatnya, maka beliau akan menyuruh mereka untuk mengerjakan sesuatu yang mampu mereka kerjakan. Akan tetapi mereka pernah berkata, wahai Rasulullah, kami ini tidak sepertimu. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mendengar ucapan itu, Rasulullah marah sehingga terlihat tanda kemarahan di wajahnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang lebih mengetahui tentang Allah di antara kalian adalah aku. Pertama sekali sebelum kita melihat faedah penting di dalam hadis ini, perlu kita ketahui bahawasanya kesesuaian hadis ini dengan Kitabul Iman. Pasal apa? Terhasilnya iman daripada ilmu dan ilmu. Bila seseorang itu berilmu akan datang iman. Dan bukti iman adalah dengan takwa. Bukti iman adalah takwa. Sebab takwa itu mengertinya kita melakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu bukti iman. Susunan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu kesesuaian hadis dengan kitab. Adapun kesesuaian hadis dengan bab. Ni bab apa? Kata bab sabda Nabi, aku adalah orang yang paling mengetahui antara kalian tentang Allah. Di antara kalian tentang Allah. Bahawa makrifah itu adalah perbuatan hati. Pengetahuan itu, ilmu itu adalah perbuatan hati. Menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang lain, nanti kita akan jumpa lepas dah kot itu. Bab pada menjelaskan al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Macam mana perbuatan? Perbuatan para ulama bahagikan kepada dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Bagaimana perbuatan hati? Hati buat apa? Antara perbuatan hati adalah ilmu. Itu perbuatan hati. Juga perbuatan anggota badan, orang pergi menuntut ilmu. Dia dapat ilmu, itu adalah perbuatan hati. Dia mengetahui, dia memahaminya. Kefahaman itu adalah perbuatan hati. Jadi dia nak abang kata, antara
perkara yang melengkapkan pentakrifan iman adalah perbuatan hati. Dalam bab yang lalu dia cerita semua, iman, perkataan dan perbuatan. Faham? Jadi bila kita bercakap pasal iman, terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Jangan pisahkan dua. Okey. Kemudian dia bawa firman Allah, bukti bahawasanya ilmu itu merupakan pengetahuan hati, iaitu ayat tentang sumpah. Apa kaitan ayat tentang sumpah dengan ilmu itu perbuatan hati? Apa kaitan dengan ayat sumpah? Tengok kan? Ayat tu kata Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak ambil kira sumpah-sumpah yang kamu buat dengan al-laghu, yang sia-sia, yang tak ada manfaat, yang tidak berasas. Maknanya mungkin dihasilkan tanpa ilmu, tanpa niat, tanpa disengajakan, main-main. Allah ambil kira ke tak? Tapi yang Allah ambil kira, bima aqadtumul aiman, yang hati kamu sendiri ikat benda tu, ada keyakinan pada benda tu. Demi Allah aku bersumpah. Demi Allah, maknanya tak kata dia kata aku bersumpah dah. Kata demi Allah, ya, wallahi, wallahi, wabillahi, watallahi. Itu dia lupa. Lima kasabat qulubukum. Tak. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi imanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tak tengok ya. Fa kafaratu it'amu 10 masakin. Lepas. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima Okey. Saya silap ayat. Ayat tu kan, ayat yang la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum fi sumur al-bawah. Ada Quran? Apa ayat ni? Ada. Bagi saya tengok ini ayat Quran yang kita buat. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Saya ingat dulu kat mana ayat tu. Nanti cari. Minggu itu Al-Baqarah 22 itu. Tapi yang ni yang sesuai dengan ayat ni ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Baik. Jadi saya perbetulkan semula ayat yang saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-225 surah Al-Baqarah. Ayat 225 surah Al-Baqarah, yaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Saya berbetulkan balik tapi saya salah baca. Baik. Okey. Jadi apabila kita sebut la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum,
Allah Subhanahu wa taala tak ambil, tak kira sumpah-sumpah yang kita lakukan secara al-lahu. Lahu ni sama ada tak disengajakan, sama ada maknanya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Allah tak kira. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala kira, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa taala ambil kira dengan sesuatu yang hati kamu kasabat, yang ini bermaksud yang hati kamu sendiri sampai sumpah tersebut, yang kamu niatkan dia. Sesuai dengan apa yang disebut yang ayat yang saya bacakan tadi. Ayat tadi dia maksud yang sama. La yu'akhidukumullahu bil fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Terkecuali sumpah-sumpah yang mana kamu lakukan dengan cara aqadtum, dengan cara yang pasti, yang kuat, yang teguh, berasal daripada perkataan aqada. Akad. Akad apa? Akad nikah. Akad nikah tu maksudnya akad kita mengikat, yakni sumpah yang kamu benar-benar niatkan dia, ikat dia betul-betul. Okey, ada kesamaan itu. Baik. Cukup. Itu kesesuaian hadis dengan bab, iaitu bab pada menyatakan bahawasanya ma'rifah itu adalah perbuatan hati. Sebab tu dalam hadis ini Nabi SAW ada menyatakan, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku orang yang paling mengetahui tentang Allah. Nabi kaitkan dengan amal perbuatan, iaitu amalan yang Nabi suruh kepada para sahabat, sehingga kan para sahabat komen, ya Rasulullah, engkau tak apalah engkau buat macam ni. Kami seolah-olah kami tak cukup, kami nak kena buat lebih. Jadi Nabi kritik mereka dengan Nabi menyatakan, aku paling tahu tentang Allah, aku paling bertakwa. Nabi suruh ikut Nabi SAW. Jadi saya rasa kita berhenti di situ dulu. Dua bab kita baca malam ni. Dan juga kesesuaian. Nanti kita akan sambung dengan faedah. Kita tak baca lagi no. Lagi ada orang tanda, ada tanda hujung ni. Jadi minggu depan kita masuk bab 13 dah Ustaz. Kita tak ada baca lagi, kita baru baca terjemahan hadis ni. Kita belum mengulas faedah-faedah penting di dalam hadis ni. Khususnya dari sudut konteks tadi. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di situ dulu. Di sini ada beberapa soalan. Ini soalan saya mana? Jadi okey kau ibu. Apa hukum menjual cicak tokek? Cicak tokek yang kononnya mampu mengubati AIDS. Tuan, Nabi SAW suruh bunuh cicak. Itu asalnya. Tapi cicak mana? Cicak yang orang panggil cicak lah. Cicak yang orang panggil cicak. Sebab cicak ni nama keturunan, betul tak? Ya kan? Cicak ni nama keturunan. Bak pun dia kau cicak membewak keturunan lain. Lain. Cicak keturunan lain, bewak keturunan lain. Okey. Tak apa, kita tolong. Sebab apa? Sebab saja orang bangkitkan dengan bewak pasiak, itulah ada keturunan cicak. Keturunan sejarah pun saya tak tahu. Sebab tu saya nak kenal pasti dulu benda ni. Sebab macam bila orang cakap pasal anjing lah. Anjing keturunan, contoh nama anjing laut, adakah dia keturunan ni? Ataupun siput babi, adakah dia keturunan babi? Jadi semua benda-benda ni kita perlu berbeza berdasarkan dia punya keturunan. Dia punya jenis ada. Jadi tu saya nak tanya, cicak ni kalau dari sudut saintifiknya dia adalah daripada keturunan mana? Jadi setakat yang kita mengetahui secara detail bentuk cicak tu, Nabi SAW tak cerita. Tapi Nabi SAW memaklumkan kepada kita antara sunnahnya adalah kita membunuh cicak. Dan bunuh cicak sunnah dia pada malam Jumaat. Sebab apa sunnah bunuh cicak ni?
Cerita macam mana? Sunnah bunuh cicak yang sahih. Kita cerita yang palsu. Cerita yang, kalau cerita yang palsu tu kita kena kaitkan dengan perjalanan hijrah Nabi dan sebagainya. Ini yang cerita yang sahih daripada Nabi SAW. Bunuh cicak pasal cicak ni terlibat dalam mengapi-ngapikan ketika mana Nabi Ibrahim AS ditangkap dan ingin dibakar oleh raja pada ketika itu, pemerintah pada ketika itu. Sebab cicak tu dia terlibat. Jadi Nabi SAW kata bunuh cicak, sunnah bunuh cicak. Ya, Sebelum keturunan cicak. Ya, itu adalah persoalan dia. Jadi lah ni kita kena ambil bahawasanya yang diertikan dengan cicak adalah yang difahami dalam masyarakat itu adalah cicak. Pergi dekat tanah Arab, Arab kata tu cicak. Tengok tu. Dia pun tak nak tengok cicak tokek tu besar tu. Dia pun tengok cicak tokek tu, dia pun tak kata cicak tu. Dia pun kata mungkin dia pun kata bom. Jadi kena siasat betul-betul dia jenis cicak. Tapi yang saya difahamkan cicak tokek itu adalah cicak dan berketurunan cicak. Dan penting di sini ya. Asalnya kata Nabi bahkan dijadikan sebagai satu kaedah. Dijadikan sebagai satu kaedah. Ma hurima akluhu hurima thamana. Sesuatu yang diharamkan memakan dia, maka diharamkan kita mengambil ganjaran daripada dia, yakni dari sudut ini telah dijadikan kaedah. Sebab tu orang perbahaskan hukum jual baja tek lembu. Semacam saja perbincangan dia dengan hukum jual cicak tokek. Hukum jual baja tek lembu tu orang nak cah kat apa? Nak cah kat, minta maaf saya sebut tek lembu. Nak cah kat tek lembu tu ke, ataupun kita nak cah dekat pengurusan jual baja tu. Pengurusan nak resut nak bekalkan plastik, pengurusan nak resut orang nak pergi cangkui tek lembu tu, kena hati-hati dalam kita nak mengecas. Nampak tuan-tuan sekalian? Begitu juga isu jual cicak ni. Jual atas cicak tu ke, tuan-tuan dan puan sekalian, ataupun kita tolong tangkap untuk buat perubatan. Sebab dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW larang para sahabat bunuh katak. Nabi larang sahabat bunuh katak. Pasal apa Nabi larang sahabat bunuh katak? Sebab telah sampai maklumat kepada Nabi SAW, katak ni boleh digunakan untuk perubatan. Kita tak tahu lah tu kena gaji tu. Tak lagi orang bakat tangkap katak puru pula. Pasal apa saya dah cerita katak puru boleh ubat penyakit AIDS. Habis katak puru boleh diambil habis. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bila Nabi sebut lagu tu, keluar kaedah lain pula. Sesuatu yang dilarang bunuh bererti dilarang makan lah. Dilarang bunuh, dilarang makan. Bila dilarang makan, haram kita mengambil saman dia, berjual beli dengan dia. Tapi bila kita supply katak kepada doktor untuk doktor buat kajian, ataupun cicak ni kepada doktor untuk doktor buat kajian, usaha untuk kita pergi menangkap peralatan yang kita gunakan, sebab ni ada kaitan dengan perubatan. Maka cah ni atas cah usaha untuk tangkap tersebut, upah usaha jerit payah yang kita lakukan, bukan berdasarkan cicak ni aku jual cicak tu kat hang. Nampak? Sebab apa? Sebab sesuatu yang diharamkan berarti diharamkan. Cicak Nabi suruh bunuh. Sesuatu haiwan yang Nabi suruh bunuh berarti haram makan. Berdalilkan hadis Nabi SAW, khamsun minal fawasiq yuqtalna bil halal wal haram. 5 binatang-binatang yang fawasiq ni, binatang-binatang yang merosakkan ni, dibunuh, hendaklah dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Apa dia? Al-hayya, ular. Ular Nabi suruh bunuh, bukan berarti ular itu haram kita makan. Kemudian lagi apa lagi? Kata Nabi, al-ghurab, burung gagak, Nabi suruh bunuh, haram makan. Kemudian lagi kata Nabi SAW, fa'rah, tikui, Nabi suruh bunuh, berarti kita haram. Lagi kalbul aqur, anjing, Nabi SAW suruh bunuh, anjing gila,
Nabi SAW suruh bunuh. Dia tak kira. Kemudian ini tak gila tak gila. Al-aqrab kalau jengking ataupun dia boleh dikategorikan sebagai haiwan-haiwan yang dia ambil faham lah benda tu, no? Wallahu a'lam. Ustaz, apakah hukum membaca surah Al-Azim selepas membaca Al-Quran? Ada dua jenis jawapan. Bukan. Sebab lah ni kan, sebab ada orang kata kita nak jawab dengan cara wasatiyah sikit. Ada orang kata kita tegas terus je, nak jawab mana satu. Hak yang tang terus ke? Hak yang dia pipi gunung pun macam juga jawapan dia. Cara dia approach dia tu lain sikit. Kita ambil cara pertama. Cara yang lembut sikit. Tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan Sadaqallahul Azim tak sabit daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi membaca tak sabit, maksudnya Nabi tak pernah diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi menutup bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Azim. Bahkan ketika mana sahabat Nabi membaca, seperti Mu'adz bin Jabal membaca Al-Quran kepada Nabi, apa kata Nabi? Hasbuk, cukup. Dan Mu'adz bin Jabal tak sambung lagi selepas itu dengan Sadaqallahul Azim. Tetapi ia bukan bererti kita tidak membenarkan ayat-ayat Allah. Sebab Sadaqallahul Azim itu maksudnya Allah telah benar lah. Allah Maha Besar, Maha benar. Dan Allah Maha. Itu yang diartikan dengan Sadaqallahul Azim. Tapi orang salah faham, dia jadikan benda ni sebagai satu penentu. Dan dia kata apa salah kita nak baca, apa masalah kita nak baca, pasal apa salah, pasal apa nak dikatakan salah pula bila kita nak baca. Jadi ini masalah-masalah. Ha? Kenapa? Lagu mana? Sadaqallah. Sadaqallah berlagu semacam lah. Semua sekali lah, kita rangkum sekali. Jadi jawapan dia tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW tak buat. Tapi sekiranya kita lakukan itu, dan dikaitkan dengan ianya ibadat, dia mesti dilakukan dan sebagainya, maka ia boleh membawa kepada tidak. Boleh membawa. Bubuh kamera sikit. Dia benar ni sensitif. Tapi ini adalah pandangan kita berasaskan bahawasanya ia dikategorikan ibadat di sebagian orang. Bahkan kalau orang yang tak baca Sadaqallahul Azim selepas baca Quran, orang tu akan dikatakan tidak beradab. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul. Hampa boleh kata kami tak beradab. Tapi bila kami kata benda tu bid'ah, hampa marah. Jadi ini problem dan masalah dia. Sebab tu jawapan yang kedua agak tegas dan langsung, perbuatan ini bid'ah. Wallahu a'lam. Pakcik setuju jawapan ni. Okey, yang ketiga, Allah, ini saya banyak ni boleh cek lah internet lah kot. Apa pandangan peribadi Ustaz tentang demonstrasi bersih baru-baru ni? Saya internet, TV semua. Ya, boleh cek. Jawab ni tu. Okey, tak apa. Demonstrasi bersih tu saya dah. Pakcik Subuh. Pakcik Subuh. Ada seorang pakcik depan Subuh dia jawab. Allah jawapan dia tu menarik. Saya pun tak jawab macam tu. Dia kata apa? Dia kata kita duk sibuk nak tuntut keadilan lah ke apa dan sebagainya. Kita tanya pada diri kita, apa sumbangan kita pada negara? Jangan tanya apa sumbangan negara pada kita. Pakcik tak ada rumah, tak ada tempat, duduk di jalan merempak. Tengok je lah. Nak percaya ke tak mau percaya ke. Tapi biasanya orang-orang yang tak apa sihat setiap akal dia bercakap secara tulus. Dia bercakap langsung daripada isi hati dia. Tapi benda tu bukan dalil. Jangan jadi pakcik tu dalil tak. Pakcik tu bukan dalil. Tapi sekadar kita melihat pelbagai pandangan daripada pelbagai sudut. Tentang pandangan saya tentang bersih ni ada banyak boleh cek dalam internet. Dalam apa? UFP channel. Agaknya Ustaz, pakcik tu semasa Kennedy dulu, dia sihat. Pepatah tu yang cakap tu Kennedy dulu. Ya? Ya. Betul dia kata. Subhanallah, dia sebut banyak benda. Banyak benda dia sebut, tengoklah. Dia tak pula nak ulang, sensitif. Saya kira ada orang dia kata tak habis lagi. Kita dah berhenti lama dah orang tanya.
Cuma di sini dia tanya di sini soalan penting. Dilaporkan ada satu kematian pada hari tersebut dan mereka duk kata individu tu mati syahid. Apa komentar? Mati syahid. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari ni pernah letak bab dalam sahih dia. Bab pada menyatakan jangan menamakan seseorang itu syahid. Menunjukkan bahawasanya nak meletakkan syahid pada orang bukan tangan kita. Tuan-tuan, perkataan syahid ni, syahid kubra. Orang kalau syahid kecil dia orang tak mampu. Kalau mati beranak, syahid juga. Tapi syahid mati tenggelam, mati berlanggar, mati sakit perut, taun, syahid. Semua tu syahid. Syahid apa? Adakah orang macam tu mati kena taun katakan? Hari-hari bersih nanti dia pergi minum air tak bersih. Kena taun sakit perut balik-balik. Jam meninggal dunia rahimahullah. Adakah orang yang macam ni kita tak payah mayang tak ada sebab dia mati syahid? Tak payah mandi ke tak? Yang orang cakap kata syahid ni adalah syahid besar, syahid kubra. Dia ada syarat-syarat dia. Syahid ni terlibat dalam peperangan jihad. Jihad ada syarat-syarat dia. Bukan boleh kata ni kira jihad, ni kira jihad. Bukan main hal kira ham. Jihad ada syarat-syarat dia. Mengajilah bab jihad, kitabul jihad. Mesti ada amir, mesti mendapat perintah daripada pemerintah, persetujuan daripada pemerintah. Kita dihantar, kita disuruh peperangan dalam berlawan dengan golongan kufar ataupun berlawan dengan golongan-golongan yang buruk. Nampak? Golongan-golongan khuruj yang khawarij contohnya. Golongan-golongan yang anti kepada Islam. Golongan anti hadis katakan. Walaupun dia pegang Al-Quran, tapi dia telah anti hadis. Perang orang Islam. Orang Islam mendapat sebab anti hadis boleh kafir lah. Bukan Islam lagi lah. Orang Islam mendapat arahan daripada pemerintah, buat lawan. Tuan-tuan, walaupun anggota rela dia dapat arahan mati dalam peperangan ataupun dalam jihad difah, jihad dalam mempertahankan negara. Mempertahankan negara. Orang nak serang daripada luar, dia bertahan. Dia tak pergi keluar pun dikategorikan mati syahid. Ini ada dawabit, ada syarat-syarat dia yang Nabi SAW tetapkan. Bukan demonstrasi itu mati syahid. Tuan-tuan, ada dia tunjuk video, saya pun tengok video tu. Pakcik tu rahimahullah, dia sesak nafas, dia mati. Sebabkan ada semburan ayak lah apa semualah. Jadi dia pun sesak nafas, dengan kehendak Allah dia meninggal. Tuan dia mati. Orang nak kata dia mati macam mana ke, mati dalam keadaan baik ke buruk ke, yang paling penting sekali itu bukan mati syahid. Demonstrasi bukan mati syahid. Sebab apa? Sebab demonstrasi kita keluar dalam keadaan bermaksiat. Demonstrasi hanya melihat kepada apa? Tengok kepada tujuan sahaja. Yang lain-lain tutup mata. Pasal nak tujuan apa? Oh, di sana ada maksiat yang lebih besar. Yang ni maksiat kecil je. Campur lagi perempuan dengan perempuan yang pakai tudung tak pakai tudungnya, campur dengan akhlak menjerit-jeritnya, campur dengan ni, campur dengan ni, campur macam-macam jenis. Sesak jalan, tutup jalan, kebersihan, kerosakan benda-benda di jalanan, kemudian kerugian yang ditanggung, buang masa. Semua ni dirangkum semua. Ada ciri-ciri hak setan suka semua. Ciri-ciri tu. Tuan-tuan, kalau kita kata macam ni, kalau saya cari jawab macam ni, orang kata, awak kerajaan tu betul sangat tak? Ni sebuah kerajaan, apa kerajaan tu kira buat betul? La ilaha illallah. Yang mana yang salah? Salah lah. Bingung sungguh. Yang mana yang salah? Salah lah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh sesiapa pun, pemerintah ke, bukan pemerintah ke, nama kata benda tu maksiat. Hang patriot ke, hang pemuda ke, hang bersih ke, apa ke, parti mana ke, yang hang pijuan benda yang haram lagu tu buat apa? Salah.
Kalau sekiranya kita bercakap, kita kata, oh, bersih saja salah. Hak yang daripada pihak ni turun, dia betul. Yang tu tak apalah. Tu yang saya cakap semalam ni. Buat apa? Baling batu. Ustaz-ustaz cakap lagu ni. Pasal buat tuan-tuan dan puan sekalian. Pasal dia cakap jelas. Memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kita kena ingat agama kita ni. Nabi SAW ajak didik kita. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Orang terima perkataan kita satu pun cukuplah. Bersyukurlah. Walaupun orang terima idea pandangan kita dalam isu demonstrasi. Okey, alhamdulillah. Kita popular pasal demonstrasi. Okey, alhamdulillah, cukup. Mudah-mudahan nanti dipanggil dan dijemput lagi. Biar je. Orang heran, orang lain yang diterima pandangannya dalam mengulas isu-isu lain. Tak payah pula. Tak dikatakan, oh ini adalah anjing-anjing kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati. Sebab tu benda yang saya nasihatkan semalam ni di Menara Puluh semalam saya disebut tentang tanggungjawab atas 3 kelompok manusia. Kelompok pertama, kelompok ahli ilmu. Di kalangan para ustaz, di kalangan para ilmuwan. Mereka hendaklah amanah dalam menyampaikan ilmu. Bila mereka menasihati, nasihat mereka hendaklah merangkumi semua benda. Dia tak boleh habaq kata, kawan ni boleh. Oh, hang boleh rasuk. Oh, hang tak boleh. Hang boleh zina. Hang tak boleh. Hang boleh buat demonstrasi. Hang tak boleh. Kalau cakap lagu tu, itu bukan ulama. Itu haprak. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita datang ini tanggungjawab. Hak mana hak boleh-boleh? Tuan-tuan, isu orang nak cakap pasal demonstrasi. Orang panggil kita pergi masuk TV ke, masuk radio ke, masuk apa ke. Takkan kita nak cakap pasal sifat solat Nabi, orang tanya demonstrasi. Apa kecerdik? Takkan kalau kita nak pergi ulat, oh ini adalah rasuah, masalah korupsi. Orang tanya, saya tanya soalan, demonstrasi, tolong jawab. Jawab apa? Jawab hak mana orang? Tanya kita jawab lah. Settle masalah kita. Kita jawab tu berpihak apa tidak? Umum. Kita balun semua jadi demonstrasi. Apa perhimpunan-perhimpunan yang bersifat seperti ini, yang menutup jalan, yang melanggar hak-hak jalan manusia, itu adalah perbuatan yang haram, menyelisihi syariat. Nak tengok masalah ammah, oh masalah yang lebih besar. Tuan-tuan, Nabi dan para sahabat dalam berusaha untuk mencapai maslahat yang lebih besar, mereka buat maksiat lah. Nabi SAW dan para sahabat tak buat maksiat. Nabi kalau ikut dakwah tauhid yang Nabi nak sampai, awak Nabi tak pergi join venture dengan puak-puak kapiak Arab jahiliah tu, pergi tawaf Kaabah dengan telanjang. Sebab nak cari apa pergi minum sekali ke, ataupun pergi duduk riba sekali ke. Nabi tolak semua. Aku tak mau aku tak mau terima maksiat. Terus siapa Nabi beri hijrah? Nabi SAW nak keamanan, Nabi SAW nak menyampaikan kebenaran, al-haq, keutamaan diberikan kepada tertegaknya akidah yang sahih, akidah yang benar. Soal kezaliman, kesalahan, kecelaruan, corruption, rasuah, itu adalah perkara yang haram. Siapa buat pun haram. Tak ada pengecualian. Apatah lagi yang buat tu, kalau dia ada tanggungjawab yang besar, dia melanggar, dia pecah amanah yang telah diamanahkan ke atas dia, dosa dia lagi besar. Kata Nabi dalam hadis, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yawma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun ala ra'iyati lam yarih raihatal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, amanahkan kepada dia untuk mengurus tadbir rakyat. Dan di hari kematian dia mati dalam keadaan dia menipu rakyat-rakyat dia, menipu amanah dia tidak akan mendapat bau syurga. Tuan-tuan, balasan Allah pasti. Kenapa kita nak balas? Nak biar kerja Allah lah. Oh, sudah dah. Ini muslimah. No problem. Kita nak biar kerja Allah. Nak suruh hukum lah ni juga. Inilah kekalutan manusia, bopoh-gapoh manusia. Jangan bopoh. Salah. Dia
Tuan dan puan sekalian. Itu satu, tanggungjawab ustaz dia kena sampai semua. Parti ustaz mana yang cakap separuh. Dan kita kena tahu dalam pada masa yang sama, kedua, kita ada media lah. Awak ustaz kita tak cakap. Ada benda yang ustaz kita cakap tak disiarkan. Tuan-tuan, nak saya cakap mengajak. Kalau saya mengajak dalam TV dia lain cerita. Boleh mengajak semua. Siaran TV ada satu siaran saya. Media lah. Tapi dah dalam internet juga media. Ini nak semua saya dicakap, diletak satu tempat, semua ada. Tuan-tuan, mana boleh kita dakwah. Sampai apa yang kita boleh sampai, apa yang orang nak terima, sampai. Kita cakap semua, orang ambil separuh, macam mana? Tapi yang penting kita dah cakap. Jangan kita hukum bila kenyataan tu tak lengkap, tak sempurna, tak cukup, tak kena dengan kita. Oh, ustaz ni tak cakap lagi. Banyak benda dia tinggal. Sedangkan ustaz tu mengajak pompang-pompang, mengajak kata ceruk, kitab nu, talbis iblis, kitab akidah, kitab fiqh, mengajak kitab nu. Dah bercakap, dah baloi semua dah. Apa cakap lagu mana lagi? Melainkan kalau tak cakap, duk cakap main tiap-tiap hari, sokonglah ni no, sokonglah ni no, buat ni boleh, parti ni buat boleh, parti ni tak boleh, parti ni. Yang tu cerita lain. Hadis kita duk mengaji hadis. Hadis baru duk bab pertama berapa tahun dah. Mengaji kita ulas satu, belecak masuk isu, terbit isu ni, keluar benda ni, cerita pasal ni, cerita pasal negara Islam, cerita pasal politik, cerita semua benda dah kita pergi masuk rabung-rabung habis dah. Bukan saya ustaz-ustaz lain macam tu. Adakah syarat dia seseorang tu dikategorikan menyampai agama dia bila dia bercakap semua dalam TV? Kalau lagu tu ustaz Usini berapa kali masuk TV? Kalau lagu tu Dr. Ngaisi berapa kali masuk TV? Kalau lagu tu akhir-akhir ni Dr. Asri berapa kali masuk TV? Saya lagi banyak lagi akhir-akhir ni. Dah contoh lah. Mana lagi masuk TV? Adakah syarat orang itu dikategorikan menyampai kebenaran, dia adalah orang yang muka dia masuk TV je? Bukan syarat. Syarat ni dia cakap, dia sampai. Baligh, sebab tu kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Banyak ayat dah kita cakap. Bukan satu. Nampak? Kita dah maksudnya benda ni kita kena faham. Sebab di sana ada media, mereka bertanggungjawab. Sebab tu, nasihat kedua pada media. Sama ada media rakaman yang macam ni ke, ataupun sama ada media-media lain, media-media rasmi, media-media tak rasmi, cetak rompak dan sebagainya. Yang mana yang semua jenis media ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka bertanggungjawab untuk sebar luaskan. Dan mereka dilarang untuk menjadi namimah. La'anallahu an-namman. La yadkhulul jannata an-namman, kata Nabi. Tidak akan masuk syurga orang yang mana dia bertindak sebagai pengadu domba, mengapi-ngapikan sesama manusia. Bagi manusia mengkedih, bagi manusia bergaduh. Siapa dia buat benda ni? Media. Media tu nak buat sedia. Saya tak kata semua media, tapi sebahagian besar media pada hari ini, dia cari berita-berita yang hot, dia bubuk tajuk kau-kau punya, dia gerak sikit kat mana-mana yang kata, dia bubuk, nak sesuaikan. Jadi tagline. Standard tu. Apa buat? Kita cakap boleh pecah lepak, bagi dalil buat. Lepas tu orang nak tengok dia rumah. Mulia lagu tu cakap. Apa dalil ni tak bagi orang? Komen pandai. Mulut lah tak jaga. Mulut tak ada otak. Dia cakap aku suka. Tanggungjawab yang kedua. Tanggungjawab yang ketiga, bagi penuntut ilmu ni, ustaz-ustaz ni, apa sangka baik dengan ustaz apa? Ustaz duk mengajar ni, yang duk mengajar, yang duk sampaikan ilmu kepada kita. Tengok ustaz tu bercakap sikit terus, oh ustaz ni dah sokong dah, dia dah lain dah, dia dah ni dah. Itu saya kata, kalau sekiranya perubahan tersebut sehingga mengubah agama, mengubah prinsip-prinsip lain, obat fitnah ni, ini maksud dia khusus ayat ni kepada PAS. Mengajak lagu tu, tak apa lah. Halau puang tak apa. Masalahnya kita kekal dengan prinsip kita sampaikan kebenaran takat mana kita mampu. Dalam hal keadaan seperti ini, penuntut ilmu dia kena faham dan dia kena bertindak bersangka baik dan jangan terlibat turut serta dalam usaha mengapi-ngapikan perhubungan sesama para ilmuwan dan para asatidzah. Jadi ini 3 tanggungjawab ni dalam kita mengulas isu-isu seperti ini. Jadi bila kita cakap pasal tadi syahid tuan-tuan. Mana? Surah, Ustaz Surah mana?
Mana keluarlah surah pun nak dengar surah Allah. Kau nak cakap, ulah dalam surah abang tengok. Mana surah bagi cerita hukum orang dakwa. Dakwaan di mana ni? Keluar dakwaan ni. Keluar daripada kelompok parti-parti tertentu. Tak perlu saya sebut, tak lagi sensitif. Ini orang ni mati syahid. Pakcik yang mati ni, dia mati syahid. Mana teguran-teguran mana? Mana? Saya kata, benda ni cakap lah. Ini bukan mati syahid. Takut sangat nak cakap. Adakah kita kata dia tak cakap? Tak semestinya, mungkin dia dah cakap. Dia menganak di tempat dia. Tak boleh nak kata pilih tempat ni mati syahid. Tapi mungkin tak disiarkan lagi. Tapi adakah saya nak kata dia tak cakap? Tak boleh. Saya kena bersama baik dengan dia dulu. Sebab dia ustaz yang saya yakin akidahnya. Saya yakin kefahaman manhaj salafnya. Saya sangka baik dengan dia. Jangan kita cepat. Jangan kita cepat nak sesuatu isu tu diulah oleh semua dalam satu masa. Macamlah kita tengok semua ustaz-ustaz kita masuk dalam YouTube. Kita nak tengok apa hak kita nak tengok. Problem dia. Abu Aqif tiap-tiap hari dia pergi rakam berapa tempat. Dia mana nak sempat nak upload semua tiap-tiap hari. Dia upload ambil masa 3-4 minggu masuk satu pang. Oh lambatnya ustaz ulah. Padahal malam tu ustaz dah ulah dah. Tapi masuk lagi seminggu contoh. Walaupun lewat tiap hari. Jadi benda-benda ni semua kena seimbang, kena adil. Ketiga-tiga pihak ni kena main peranan. Ustaz dia kena sampaikan al-haq, sampaikan kebenaran. Kena berikan teguran, kena berikan kenyataan sedaya mampu ia tersebar apa tidak. Itu kembali kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ada hadis tentang taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Dalam pemerintahan negara kita dikata ulil amri negara kita adalah agung dan harus taat pada agung, bukan pada PM, TPM atau anggota keselamatan. Apa kata ustaz? Benda ni saya dah faham dah. Saya pakar bab ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak, bukanlah saya pakar. Saya mengkaji. Sebab isu apabila kita failkan satu permohonan kepada mahkamah agar diperiksa, dikaji balik semula perlembagaan persekutuan bukan yang perlembagaan persekutuan, enactment jenayah syariah negeri tertentu yang menyalahi perlembagaan persekutuan. Jadi kita filekan nama tu saman. Tapi benda ni lawyer kita dah cerita pengertian saman dalam mahkamah. Saman ni orang kita beri, hang saman. Bunyi macam teruk lah. Ya, saman ni tak teruk pun. Nama dia tu kita file disebabkan kita melihat menurut pandangan kita ianya ada perbezaan dengan percanggahan dengan satu perlembagaan yang mana perlembagaan apabila terdapat pertemuan perlembagaan akan overrule iaitu menghapuskan sesuatu yang bersalahan dan bercanggahan. Sebab tu bincang bimbang lain kali hakim kata ada kes, menunjukkan bahawasanya harus wujud di sana perbicaraan yang seterusnya. Sebab benda ni macam-macam. Betul? Macam-macam. Tak betul lagi. Macam-macam. Jadi terbuka kepada perdebatan dan perbincangan. Okey, maka dalam tempoh tersebut, saya bukan nak cerita bab tu, saya nak cerita dalam tempoh tu kita buatlah kajian tentang kuasa-kuasa eksklusif. Kuasa-kuasa eksklusif. Adakah dalam negara kita ini terdapat kuasa-kuasa eksklusif tertentu? Tuan-tuan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara pada tahun berapa puluhan, saya pun tak ingat dah, lupa pasal tinggal lama. Kena ulang balik. Saya tahun lepas lah pergi mahkamah bulan Ogos tahun lepas. Lepas tu tak pergi bela. Mahkamah pun dah diam. Kita pun dah diam. Dia tahu. Berikan masa tu. Sebelah sana tu jawab. Jadi kita tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kenyataan Sultan Azlan Shah pada ketika itu dia jadi Ketua Hakim Negara, dia sebut bahawa di dalam negara ini tidak ada kuasa-kuasa eksklusif yang lebih tinggi daripada perlembagaan. Perlembagaan paling, bahawa perlembagaan di sana ada institusi raja, di bawah perlembagaan ada institusi kehakiman,
Dia perlembagaan ada parlimen. 3 kuasa ini di bawah perlembagaan. Itu adalah basic dan itu adalah asasnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu dia adalah ni, dalam institusi raja, adakah institusi raja ini lebih tinggi daripada perlembagaan? Satu, taklah perlembagaan lebih tinggi. Kedua, dengan parlimen. Maksudnya kita ambil agung dan juga Perdana Menteri. Dari sudut kuasa eksklusif, agung ada beberapa kekuasaan eksklusifnya. Ada beberapa part. Tapi dari sudut kuasa pentadbiran, siapa berkuasa? Siapa berkuasa? Eksekutif. Perdana Menteri. Kuasa mentadbir, mengurus ekonomi rakyat, mengurus politik. Perdana Menteri dan raja dia hanya agung, dia gazetkan saja. Nampak tuan-tuan dan puan? Ada beberapa term-term yang saya pun dah tak ingat dan perlu disebut semula, tetapi itu adalah hakikatnya. Jadi bila ditanya ulil amri, apa maksud ulil amr? Al-amr urusan. Uli perkataan yang disandarkan kepada urusan. Ulil amr yang memiliki urusan. Urusan tu dia punya. Siapa yang paling memiliki urusan rakyat dalam negara ni? Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah pengertian ulil amr. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Irbad ibn Sariyah, kata Nabi, as-sam'u wa ta'ah. Nampak? Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sebelum tu lagi kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah wa sam'u wa ta'ah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan benar dan taat, walau ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyiyya. Walaupun yang mengurus urusan kehidupan kamu itu adalah hamba Habsyi, yakni hamba abdi kulit hitam. Tuan-tuan, asal dalam syarat-syarat pemerintah di dalam Islam hendaklah terdiri daripada orang yang merdeka, bukan hamba. Tapi bila Nabi sebut walaupun yang mengurus kamu, yang memerintah kamu orang hamba, bererti pemerintah yang tak cukup syarat nak perintah. Walaupun dia jadi pemerintah, walaupun tak cukup syarat, tetap kamu kena dengar dan taat pada dia. Nampak? Itu kata Nabi SAW. Sebab itu Al-Imam Syatibi rahimahullah bila membahaskan tentang pengertian Al-Imam Al-Mutaghallib, imam yang mana dia naik dengan menjatuhkan imam yang sebelumnya, pemerintah yang naik dengan menjatuhkan pemerintah yang sebelumnya. Sama ada apabila dia dapat kekuasaan, bila dia berkuasa, sama ada dia ni cukup syarat ke tak cukup syarat ke, wajib taat. Walaupun wujud di sana ada orang bawahan yang layak menjadi pemerintah, tapi kalau dia dah naik, dia zalim ke, dia kejam ke, tetap dia berhak berada di situ. Sebab itu adalah asal. Cuma orang akan bahaskan topik seterusnya, kita ni demokrasi, kita ni sistem demokrasi. Itu saya kata, tuan-tuan dan puan sekalian, package. Nanti saya dah jawab. Ada orang kata mana ni package. Bila kita dah terima demokrasi, automatik kita kena terima sekali demonstrasi. Nampak? Bila dah boleh, nak kata khinzir tu, orang kata ni, contoh khinzir ni mudah. Pasal orang dekat, cepat, faham, tangkas. Bila boleh makan khinzir disebabkan darurat, kira boleh panggang sekali, boleh bakar semua, kita makan begitu habis, boleh ke? Ataupun kita sekadar makan, sekadar cukup mudarat, darurat yang kita hadapi. Nampak? Bila boleh jatuh hukuman mati ke atas seseorang, bererti kita boleh kerak hidung dia dulu, kerak telinga, kerak potong tangan. Pasal apa? Pasal dia dah jatuhkan hukuman bunuh. Boleh ke betul? Apakah ini satu perkara yang rasional? Tak rasional pun, tak kena dengan konteks pun. Apatah lagi teks. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita jangan ambil bila harus demokrasi, haruslah demonstrasi. Kita kena cuba minimum keberadaan kita dalam sistem ni.
satu benda yang tak dapat kita elakkan, mudaratlah kita ni. Sebab kita kena tahu, ini bukan sistem Islam. Demokrasi bukan sistem Islam. Ini kita kena tahu. Jangan dok cut pula video ni. Ambil cut, oh sebab nak bagi aku keling kerajaan. Ini ada masalah tak? Masalah namimah ni, pengadu domba dia suka buat lagu tu. Jadi ingat, la yadkhulul jannata namma, tak masuk syurga orang yang mengadu domba manusia. Asal semua kena tahu. Tak kira hang mengaji mana apa. Islam ke, bukan Islam ke, pemerintah ke, bukan pemerintah ke, parti mana ke, demokrasi. Asal bukan sistem Islam. Bukan sistem Islam. Sistem Islam, asas dia lain totally dengan demokrasi. Saya bercakap tentang dasar asas demokrasi dengan dasar asas sistem Islam. Sistem Islam, dasar asasnya Quran Sunnah. Paling atas. Apa-apa pun tanya Quran Sunnah dulu. Sistem demokrasi. Apa-apa pun tanya rakyat dulu. Apa rakyat nak? Masalah. Sebab tu orang bercakap mewakili suara rakyat kononnya. Kalau nak wakili suara rakyat, apa dia nak? Nak bagi semua ni nak. Nak ayat ni, baru keluar berapa ratus ribu orang, berapa juta orang, ada baki lagi 24 juta setengah. Nak tahu mana? Jadi suara. Jadi ini sebab tu, yang mana kita mampu usaha untuk tampung dengan sistem Islam, usahalah. Takkan nak biar semua sekali, balon semua sekali. Dah boleh? Boleh semua. Nak apa ni? Nak apa? Sebab itu, kita dinasihatkan oleh lawyer kita. Jangan ikut cara puak-puak bar counsel dalam menguruskan kes yang kami nak urus, yang kami sedang buat. Tak takut? Siap. Apa masalah? Pasal apa? Pasal memohon hak asasi secara mutlak, hak bersuara secara mutlak. Lain, kita bukan memohon hak hak bersuara secara mutlak. Tak. Kita nak benda itu dirincikan. Adapun golongan-golongan ini, mereka nak hak bersuara secara mutlak. Cakap apa pun tak apa. Hak kebebasan secara mutlak. Ini yang mereka nak. Pasal ini puak-puak liberal. Puak-puak dan golongan-golongan liberal. Yang mereka syok sangat, yang mereka nak supaya satu hari nanti boleh orang tak pakai baju, tak pakai seluar, main 7-Eleven. Main apa-apa? Nak beli ayak. Orang pegang, cukup. Lah, suka aku. Kebebasan. Hak asasi manusia ni asasi aku punya. Gaduh lah. Adakah seperti ini? Lepas tu kita nak orang melalak-lalak sesuka hati. Wah. Jadi macam orang tak ketahuan, tidak ada agama, tidak ada pegangan. Tuan-tuan, bila manusia hidup macam itu lembu nama dia. Itu adalah lembu. Seruan-seruan kepada itu adalah seruan-seruan untuk manusia menjadi lembu. Pasal apa? Tak malu. Lembu telanjang berak atas ceruk angkat ekor, turun berak. Dia nak ke tu? Kita bukan nak. Lebih sesat. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yusiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ada hati tapi mereka tak faham. Mereka ada mata tapi mereka tak tengok. Mereka ada telinga tapi mereka tak dengar. Mereka ni adalah seperti binatang. Bukan binatang biasa, binatang ternakan. Al-an'am. Binatang ternakan lain tu. Bahkan daripada lebih sesat. Binatang ternakan ni, dia lebih teruk daripada binatang liar. Dia lebih bodoh. Pasal apa? Orang kurung dia, lepas tu orang lepas dia keluar makan, tapi dia masuk balik dalam kurungan. Tu hang bodoh, hang lari je. Tapi dia bodoh, dia binatang ternakan. Tuan diikat, tali hidung tarik, di mana tarik di mana. Sebab itu Allah samakan orang seperti ini dengan makhluk haiwan seperti ini, binatang ternakan ni dengan manusia yang tak mau bunuh hati. Tak mau ada pegangan agama, nak biar semua orang bebas bersuara, bebas bercakap, bebas semua. Jadi kita bukan suara bebas. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Itu adalah hak asasi yang dipelihara dan dijaga oleh Islam itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya rasa satu lagi ni, semasa Februari baru-baru ni, masyarakat mengkritik tindakan polis
yang kasar dan ganas, apa hujah ustaz? Siapa suruh kopi? Siapa suruh kopi? Lepas tu nak marah orang tidak ganas. Orang abang kata balik. Tolong balik. Orang tangkap marah. Tuan, itu adalah jawapan dia. Aku nak sedar siapa suruh kopi. Dan kalau polis ganas pun, itu adalah tugas dan tanggungjawab yang perlu polis laksanakan. Itu adalah tugas. Larat nak jaga tu tuan polis berapa ribu orang. Polis ramai ke dia ramai? Dia ramai. Tu pun ramai. Larat nak jaga tu semua. Kita kalau anak ramai ke mana? Ambil anak kita. Beranak pupuk. 3. Dia 12 orang anak. Anak apa ni? Nak susu. Nak coklat. Nak item mainan. Apa itu? Ambil dia. Nak tengok boleh. Cengih lah. Tapi kalau anak seorang saja, tak apa, Pak Bihan. 3-4 tengok. Tu kita baru nak urus seorang, ada 3-4. Itu anak bini tak. Tapi kalau dia melakukan kezaliman, saya tak contoh. Kalau dia melakukan kezaliman, kalau polis zalim betul-betul dia zalim, memang saja dia nak balun, saja dia nak pukul, salah tak salah dalam Islam? Salah. Tapi sebelum nak faham salah polis tu, kita siapa suruh pergi? Muhasabah diri dulu sebelum melihat tanggungjawab orang lain. Dia memang dipertanggungjawabkan untuk tangkap orang yang tak dengar cakap. Itu kerja dia. Baca lah perlembagaan polis. Perlembagaan lah. Apa dia punya kerja, tugas yang diberikan kepada dia. Pemerintah berhak memerintah benda tu. Sebab tu para ulama Imam Ahmad bin Hanbal bila ditangkap, dia bukan berontak, bukan nak gaduh lari. Awak Imam Ahmad tak boleh lari, dia petik lari macam ni je. Penuntut ilmu wakam yang runtuh, roboh penjara. Dia tak lari. Dia melok. Pasal dia faham, ini adalah tanggungjawab orang yang datang bawa dia, diarah oleh pemerintah. Siapa yang racun pemerintah? Orang tu yang Imam Ahmad, yang racun pemikiran pemerintah. Jadi sama-sama kita muhasabah kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu a'lam, sampai cukup di situ dulu. Lebih kurang berdoa, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.